Ada seorang budak, dia menunggu bas di sebuah bus station pada pukul 6 petang. Dan ada seorang lelaki yang bekerja di kedai, di mana kedai itu di hadapan bus stop, keluar dari kedai itu dan memberitahu kepada budak itu, budak, kamu tidak akan naik bas lagi kerana bas yang terakhir adalah 5:30. Jadi budak itu pun menjawab lelaki itu, tidak, Uncle, bas pasti akan datang. Jadi itu lelaki berasa sedikit tidak syok lah. Jadi dia pun meninggalkan budak itu dan biarkan budak itu menunggu bas, di bus stop itu. Jadi selepas 6:15 petang, kemudian sampai 6:30. Lelaki itu keluar dari kedai itu dan memberitahu kepada budak itu, budak, saya sudah kasih tahu kamu, bas itu tidak akan datang kerana kamu sudah miss itu bas. Kerana bas yang terakhir adalah pada pukul 5:30. Kamu perlu pergi ke bus stop yang lain. Jadi budak itu pun menjawab lelaki itu, Uncle, bas pasti akan datang. Jadi lelaki itu pun berpusing dan masuk balik ke kedai, tetapi dia tidak happy lah, marah sudah. Jadi apabila malam semakin gelap, 6:45, kemudian sampai pukul 7, budak itu masih tunggu di bus stop. Jadi lelaki itu pun keluar dari kedai dan beritahu kepada dia, budak, bas tidak akan datang. Kerana saya sudah bekerja di sini lebih 20 tahun, saya tahu bas yang terakhir hanya sampai 5:30 sahaja. Tetapi budak itu berkata kepada uncle itu, Uncle, tidak, bas itu pasti akan datang. Tetapi lelaki itu menjadi marah dan beritahu dia, kamu perlu ke bus stop yang lain. Kerana bus stop yang seterusnya masih ada bas. Bas yang terakhir pukul 7:30. Sebelum dia habis memberitahu budak itu, ada sebuah bas berhenti di hadapan mereka dan pintu bas buka. Dan pada masa itu, budak itu naik ke bas dan lelaki tanya budak itu, budak, kenapa kamu tahu ada bas datang? Dan budak itu jawab, senang saja uncle, kerana itu bus driver bapak saya. Nah kalau kamu tengok di dalam cerita ini, kita boleh berkait dengan apa yang ingin disampaikan pada mesej hari ini. Kerana di dalam Alkitab, Yesus berjanji dia akan datang, terutamanya di dalam perjanjian lama. Kerana kita belajar daripada perjanjian lama bahawa Tuhan menubuatkan bahawa Yesus akan datang. Betul atau tidak? Dan semua ini berlaku 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam perjanjian lama, Tuhan juga memberitahu kepada umatnya dan juga kita tentang kedatangan kali yang kedua. Oleh itu, kalau kamu membaca ataupun mempelajari perjanjian lama, Yesus, ia mengajar kita, memberitahu kepada kita bahawa Yesus akan datang lagi. Yesus akan datang lagi. Kerana hari ini, tidak pandai keluar, hang sudah. Datang sudah. Yesus Kristus akan datang lagi. Kerana di dalam perjanjian lama, kita tahu, dia memberitahu kepada kita bahawa Yesus akan datang. Dan semua ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam perjanjian lama, Alkitab juga menjelaskan dan memberitahu kepada kita, Yesus akan datang lagi. Semua ini adalah tentang kedatangan dia kali yang kedua. Dan topik ini lebih banyak dibincangkan, diberitahu, diajar daripada kedatangan yang pertama di dalam Alkitab. Kerana apa yang ingin disampaikan oleh
Tuhan adalah bahawa Yesus akan datang 2 kali. Okey, kali yang pertama semuanya telah terjadi. Dan kali yang kedua dia akan datang kembali. Nah, apa yang berlaku? Kenapa Alkitab memberitahu kita, mengingatkan kita bahawa Yesus akan datang lagi? Kenapa? Kerana di dalam Perjanjian Baru kita belajar bahawa dari penulis-penulis di Perjanjian Baru juga memberitahu kita Yesus akan datang lagi. Tetapi kalau kamu tengok, okey, macam itu budak. Okey, macam itu budak. Semua orang akan memberitahu kita bahawa Yesus telah datang. Betul atau tidak? 2000 tahun yang lalu dia lahirkan di Bethlehem, mati dan dinaikkan. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahawa Yesus akan datang lagi. Dan ini memberitahu kepada kita, okay, memberi sebab bahawa dengan mengetahui Yesus Kristus akan datang lagi, ia memberikan kita satu pengharapan yang pasti. Okay? Kerana kalau kamu belajar Alkitab, kalau kamu hanya belajar semuanya tentang kedatangan yang pertama, kita mungkin macam lelaki itu beritahu bahawa bas yang terakhir sudah ciao, bye-bye. Tetapi budak itu pasti bas itu akan datang kerana bapa dia datang untuk mengambil dia. Sama dengan apa yang berlaku di sini adalah Alkitab memberitahu kita, yes, Yesus telah datang, tetapi Yesus akan datang lagi. Dan ini memberi kita pengharapan. Amin. Kerana Christianity, agama Kristian bukan agama yang melihat kepada masa lalu. Tetapi agama Kristian adalah membantu kita melihat apa yang akan berlaku di masa hadapan. Yesus akan datang lagi. Jadi ini kedatangan dia mengingatkan kita bahawa semua janji-janji yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan, semuanya ini akan berlaku. Okay? Kita telah tahu kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua memastikan kita, kita dapat memastikan bahawa semua janji-janji yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, semuanya akan berlaku. Dan ini juga mendorong kita, mendorong kita untuk hidup untuk Yesus. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk masalah yang lalu, tetapi untuk apa yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi, kalau kamu tengok di dalam Zakaria pasal 12 dan juga pasal 13 ayat 1, di sini Zakaria memberitahu kita satu message. Satu message bahawa Yesus Kristus akan datang lagi. Ini bukan kedatangan yang pertama yang berlaku di Bethlehem. Tetapi semua ini akan berlaku di masa hadapan dan menyuruh kita menunggu dan bekerja untuk hari itu. Amin. Amin. Macam tidak. Kamu tidak faham tak? Semua di future sudah kan? Nah, hari ini kita akan belajar 3 perkara tentang karakter Yesus. Apa yang dia akan lakukan pada masa hadapan menunjukkan kita siapakah dia pada hari ini. Okey? Nah, yang pertama adalah apabila dia datang kembali, kedudukannya adalah dia berdaulat dan memerintah. Dan ini memberitahu kepada kita bahawa dia adalah seorang pencipta kerana dia yang menciptakan. Kerana di dalam Zakaria pasal 1, apabila Zakaria memberitahu kita apa yang akan berlaku di masa hadapan, dia juga memberitahu kita, mengingatkan kita siapakah Tuhan. Dan di sini dalam ayat 1, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, di sini
Kalau kamu ingat, Zakaria cuba mengingatkan kita siapakah Yesus. Okay? Yesus adalah seorang pencipta. Kerana di sini, kalau kamu lihat di sini, dia yang membentangkan langit. Okay? He who made the heaven. Dan yang meletakkan dasar bumi. He who made the earth. Dan yang menciptakan roh. He who made all of us. Okay? Dia yang menciptakan setiap kita. Kalau kamu masih ingat Kejadian pasal 1 ayat 1, bahawa Tuhan menciptakan syurga dan bumi. Bumi kah? Dunia lah. Ha? Kemudian, dia juga menciptakan manusia. Semua ini berlaku. Kemudian, Yohanes menunjukkan bahawa firman itu adalah Tuhan. Dan semuanya diciptakan melalui dia. Dan di sini dalam ayat 1, Zakaria memberitahu kepada kita bahawa sebelum sesuatu yang berlaku, mari kita ingat siapakah Tuhan. Bahawa Tuhan adalah pencipta. Nah, soalan di sini ada satu soalan yang saya ingin tanya. Kenapa Zakaria ataupun Tuhan mengingatkan kita siapakah Yesus? Apabila dia menubuatkan sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan. Kenapa? Kenapa Tuhan memberitahu ataupun mengingatkan siapakah dia apabila dia cuba memberitahu kita sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan? Jawapannya adalah asas untuk segala apa yang Tuhan panggil umatnya untuk menjadi dan dilakukan terletak pada hakikat bahawa Tuhan yang menjadikan ataupun menciptakan kita. Semuanya akan berlaku di masa hadapan. Tetapi kita mesti ingat bahawa Tuhanlah yang menciptakan segala-galanya termasuk kita. Dan oleh itu, dia mempunyai kedaulatan dan hak mutlak untuk memerintah kita dan juga menghakimi kita. Kerana setiap kita adalah diciptakan oleh dia. Dan hanya dia sahaja yang mempunyai hak di atas kita. Dan kita harus bertanggungjawab kepada Tuhan. Apa yang kita buat di dunia ini, kita harus bertanggungjawab. Dan kita harus memberi penjelasan kita kepada Tuhan. Kerana hanya Tuhan sahaja yang mempunyai hak di atas kita. Jadi apa yang akan berlaku di masa hadapan, semuanya bermula dengan ini. Bahawa setiap kita dimiliki oleh Tuhan. Ingat, kita dimiliki oleh Tuhan. Kerana semua ini adalah di bawah pemerintahan dia, kedaulatan dia, kuasa dia. Okey? Ini bukan bermaksudnya kita tidak ada pilihan, kita tidak ada kebebasan. Tetapi ini menunjukkan kepada kita kerana apa yang akan berlaku di masa hadapan, semua kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menghakimi setiap kita. Mungkin kita fikir, ini adalah kehidupan aku. Aku yang layak membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Tetapi ingat bahawa apabila Yesus datang kali yang kedua, dia akan menghakimi setiap kita. Ingat. Yang kedua adalah apabila dia datang, ia akan menunjukkan kuasanya yang melampaui. Ini menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa untuk menaklukkan. Nah, dalam ayat 2 hingga 9, Zakaria cuba menjelaskan apa yang berlaku kepada Yerusalem pada hari yang terakhir. Dan masa itu, kerana suatu hari nanti, musuh Tuhan yang dipimpin oleh Antichrist akan berperang dengan Yerusalem. Dan
peperangan itu akan dikenali sebagai pertempuran besar di Armageddon. Kamu tahu Armageddon kan? Bukan itu movie meteorite datang ke dunia, Bruce Willis pergi sana letupkan diri sendiri bagi menyelamatkan kita semua. Bukan Armageddon itu tetapi ini adalah Armageddon yang dijelaskan di Wahyu bahawa ada peperangan besar, pertempuran besar yang akan berlaku di masa hadapan. Nah, apa yang berlaku adalah saya harap semua kita sudah bersedia untuk peperangan itu. Kerana apa yang saya ingin ingatkan di sini adalah satu perkara yang akan berlaku, pasti berlaku, iaitu di dalam ayat 9. Dalam ayat 9, Tuhan berkata, maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan ataupun memusnahkan. Saya copy and paste sajalah. Ini copy and paste, saya pun tahu. Saya memusnahkan, destroy. Memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Semua tahu end game kan? Kalau end game kan semua tahu Avengers. Apa yang berlaku Avengers? Iron Man mati. Untuk manusia. Betul kan? Tetapi dia bukan Yesus. Kerana dia adalah Iron Man. Walaupun rupa macam Yesus lah. Nah, Endgame, kalau kamu tengok di dalam kamus, adalah pertempuran yang terakhir, ataupun peperangan ataupun pertandingan yang akhir, Selepas itu tidak ada lagi. Nah, apa yang ditunjukkan di dalam ayat ini adalah endgame, bahawa pada akhirnya Tuhan pasti menang. Tuhan menang. Kita sudah tahu apa yang berlaku di hujung, di masa hadapan. Kerana walaupun peperangan akan berlaku, tetapi pada akhirnya Tuhan yang tetap menang. Nah, di sini saya beri kamu satu contoh lah. Semua suka bola sepak kan? Suka bola sepak lah. Kalau ada live kamu tengok kah? World Cup lah, kita cakap World Cup lah. World Cup kita tengok kan? World Cup. Nah, World Cup kan, kalau final semua pasti akan tengok live kan? Nah, kalau bagi saya kan, TV yang tengok saya. Bukan saya yang tengok TV yang tengok saya. Kerana saya pasti akan tidur. Nah, biasanya apa yang saya akan lakukan adalah hari yang seterusnya, selepas itu game, live sudahlah, siaran langsung sudah habis, saya akan pergi tengok keputusan. Tengok keputusan. Nah, saya adalah Chelsea fan. Biru. Let the blue flag. Chelsea saya Chelsea. Nah, bukan merah. Saya tidak suka merah. Jangan hantam saya. Nah, selepas pertandingan itu, selepas live game itu, biasanya hari yang seterusnya saya akan pergi tengok keputusan. Nah, masa saya tengok keputusan kan, saya tahu Chelsea sudah menang. 2-0. Jadi barulah saya tengok 90 minit itu pertandingan. Saya turn on itu YouTube, saya tengok. Kemudian ada satu match kan, saya lupa sudah Chelsea lawan siapa. Saya tahu Chelsea bukan akan menang lah. Chelsea telah menang. Jadi saya pun tengok itu game. Replay. Pada first half, sangat boring. Kerana Chelsea kena serang. Tidak ada chance. Saya pun mengantuk tengok itu game. Tetapi saya tetap mau tengok. Kerana saya tahu pada akhirnya Chelsea yang menang. Amin. Okeylah, itu bukan poin yang sebenar lah. Poin yang sebenar apa yang saya ingin jelaskan di sini adalah walaupun saya sudah tahu pada akhirnya Chelsea yang menang,
Tetapi walaupun game itu sangat boring, kau tengok mungkin kamu akan menganalisis bahawa Chelsea tidak ada peluang untuk menang. Tetapi pada akhirnya mereka tetap menang. Sama dengan di sini adalah walaupun kita akan berhadapan dengan banyak masalah di dunia ini, tetapi ingat bahawa pada akhirnya Tuhan pasti menang. Jadi jawapannya adalah, adakah kita di pihak Tuhan ataupun di pihak Tuhan ataupun di pihak musuh. Okey? Kerana kita tidak boleh berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, berdiri di sebelah aku. Itu adalah doa yang salah. Doa yang betul adalah, pastikan saya berdiri di sebelah Tuhan. Kerana saya tahu pada akhirnya semua ini akan dihapuskan, dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, dan yang terakhir adalah tujuan adalah untuk keselamatan, bahawa dia mempunyai tugas tanggungjawab untuk membersihkan kita daripada dosa dan juga kecemaran. Nah, dalam ayat pasal 12 ayat 10, di sini Tuhan berkata, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Apa yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada setiap kita. Dan pada masa itu, orang-orang Yahudi, termasuk kita, akan menyesal atas dosa kita. Dan pada masa itu, kita macam mereka yang tertulis di sini adalah kita akan memandang kepada Yesus yang telah kita tikam. Dan pada masa itu, kita akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Di sini memberitahu kepada kita bahawa apabila Yesus datang, dia bukan sahaja akan menghakimi, tetapi dia juga akan membersihkan kita daripada dosa. Dan pada masa itu, kalau kamu tengok di dalam pasal 13 ayat 1, pada waktu itu terbuka sesuatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Apabila Yesus datang kali yang kedua, dia akan memastikan kita dibersihkan daripada dosa dan kecemaran. Dosa adalah sesuatu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kecemaran adalah sesuatu yang menyebabkan kita menjadi hancur di dalam kehidupan kita. Dan di sini Tuhan akan berjanji membersihkan umatnya. Kuasa Injil, kuasa kematian Yesus Kristus di kayu salib menjangkau setiap bahagian dari kehancuran kita dan menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Dan pada masa itu, apabila Yesus datang dan kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak lagi menjadi seorang yang berdosa, tetapi kita telah dijadikan menjadi benar di hadapan Tuhan. Oleh itu, kita tidak perlu takut bahawa Tuhan akan menghakimi kita, kerana Dia telah membersihkan kita. Saya akan berakhir dengan cerita ini. Ada seorang pastor, dia pergi ke Afrika untuk mission trip. Jadi dia
bukan Afrika lah, India, okay? Dan di dalam perjalanan dia memastikan bahawa dia mengambil ubat untuk malaria supaya dia ambil dengan betul. Kerana ada seorang kawan dia, sebelum dia pergi ke India, kawan dia pergi ke Afrika. Dan kawan dia menghidapi dengan malaria. Okay? Dia sakit tenat, okay? Dan dimasukkan ke hospital dan hampir mati kerana malaria. Jadi untuk memastikan bahawa dia tidak macam kawan dia memastikan semua ubat, okay, diambil makan mengikut arahan. Nah, pada suatu malam dia makan dengan seorang kawan itu adalah seorang doktor. Dan dia tanya doktor itu, doktor, adakah ia penting untuk memakan ubat malaria dengan perut yang kosong? Dan doktor itu jawab, ya, ini adalah sangat penting. Kerana kalau kamu makan selepas makan makanan kamu, makanan itu akan menyerapkan semua ubat itu, okay, di dalam perut anda. Jadi itu ubat tidak ada kesan. Dan doktor itu pun meneruskan dengan penjelasan, biasanya kita akan memberitahu orang-orang sama ada kamu mengambil ubat untuk malaria ataupun jerawat, kamu harus pastikan kamu makan semasa kamu sebelum makan, okay? Pastikan perut kamu kosong. Dan pastor itu terkejut. Dia tanya, apa yang kamu katakan tadi? Ambil ubat untuk jerawat? Dan doktor jawab, ya. Sama ada kamu ambil ubat untuk malaria ataupun jerawat, sama juga. Dan pastor itu tanya, jadi mereka adalah ubat yang sama? Doktor jawab, ya. Ubat yang kamu makan untuk malaria adalah sama dengan ubat yang kamu makan untuk jerawat kamu. Kerana ia mempunyai antibakteria. Okay? Untuk memastikan mukamu cantik-cantik. Jadi pastor itu terkejut dan dia apabila dia sampai di rumah, dia mengambil ubat, okay? Mengambil ubat yang diambil oleh anak dia kerana anak dia banyak jerawat lah kan. Dia ambil ubat untuk jerawat berbanding dengan ubat malaria dan dia dapati bahawa dua ubat ini adalah sama. Okay? Bahan yang membuat ubat ini sama, dosis juga sama, semuanya sama. Jadi di sini mengatakan bahawa tidak ada seorang pun yang mati kerana jerawat. Tetapi ada orang mati kerana malaria. Tetapi ubat yang mereka ambil adalah sama. Ubat yang diambil yang pertama adalah untuk menyelamatkan mereka daripada mati. Tetapi ubat yang sama juga membuatkan kita lebih cantik. Sama dengan kehidupan kita. Kita juga memerlukan Yesus sebagai ubat di dalam kehidupan kita. Kerana hanya melalui Yesus, dia boleh membersihkan kita supaya kita boleh jadi cantik. Benarlah. Okay? Supaya kita boleh menjadi benar di hadapan Tuhan. Oleh itu, hanya melalui kuasa Injil Kristus yang boleh menyelamatkan setiap kita. Dan apabila Yesus datang kali yang kedua, dia akan memerintah dan menghakimi setiap kita. Dan pada masa itu, pastikan kita telah diampuni dan dibersihkan oleh darah Yesus. Amin. Mari kita berdoa.